Maksud manusia adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang teristimewa, yang berbeza daripada makhluk-makhluk yang lain. Manusia memikul mandat misi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia juga mempunyai sifat tertentu untuk melaksanakan amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia ialah makhluk rohani yang akan melalui pelbagai fasa peristiwa dalam hidup. Manusia berasal dari tanah dengan bermacam istilah. Pengertian manusia menurut pandangan agama Islam. Menurut Islam, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Ia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Pada saat manusia dilahirkan, ia membawa kemampuan-kemampuan yang disebut fitrah. Mengikut perspektif Islam, manusia bukan sahaja dilihat dari sudut luaran, bahkan merangkumi segenap aspek. Manusia ialah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan dua unsur utama yang sangat lengkap dan sempurna, iaitu rohani dan jasmani. Dengan keistimewaan akal dan ilmu pengetahuan, fizikal dan spiritual, manusia mampu melakukan apa sahaja. Pengertian manusia mengikut pandangan Kristian. 1. Manusia dibentuk dan diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia adalah hasil karunia dan diciptakan secara unik. Yang kedua, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi mereka, Allah mencipta manusia menurut gambar dan rupa Allah. 3 arti mak dan rupa dan gambar manusia menyerupai Allah, iaitu manusia ialah milik Allah, manusia mempunyai hubungan timbal balik dan manusia memiliki kebebasan. Yang ketiga, manusia adalah mandataris Allah. Manusia diberi kuasa ke atas alam semesta. Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman tersebut. Yang keempat, pada pandangan mereka, manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak elok berseorang diri. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Penciptaan manusia merupakan intipati kepada keseluruhan penciptaan Tuhan. Dalam kepercayaan Katolik, konsep manusia itu lebih menjurus kepada hubungannya dengan Tuhan berbanding aspek lain. Kitab suci Bibel, iaitu di dalam Genesis, telah menerangkan bahawa manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan ialah daripada debu tanah. Menurut Bibel, Adam adalah manusia pertama dijadikan oleh Tuhan selepas penciptaannya langit, bumi, siang dan malam, cakrawala dan seumpamanya. Kemudian dihembuskan nafas kehidupan melalui lubang hidung manusia dan jadilah manusia tersebut kepada jasad yang bernyawa. Paradigma Kristian mengenai Adam ada dua, iaitu Adam pertama dan Adam akhir. Adam pertama menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Dalam arti kata lain, mengatakan bahawa manusia pertama berasal dari debu, tanah dan bersifat jasmani, manakala manusia kedua berasal dari syurga. Menurut kepercayaan agama Kristian juga, proses penciptaan Adam hanya mengambil masa sehari suntuk selepas penciptaan isi alam. Alkitab melaporkan bahawa manusia diciptakan Tuhan pada hari ke-6 dari seluruh rangkaian penciptaan yang ada. Manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ataupun menggunakan image-nya. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah bererti terdapat unsur-unsur tertentu yang diciptakan Allah dalam diri manusia yang menyebabkan manusia menjadi makhluk yang mulia mengatasi segala ciptaan Allah yang lain. Unsur-unsur tertentu misalnya ialah pemikiran, kerohanian dan lain-lain yang menyebabkan manusia berfikir, mempunyai kebijaksanaan, kasih sayang, persekutuan dengan Tuhan dan sebagainya. Namun, walaupun manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, perlu diingatkan bahawa terdapat perbezaan kualiti antara ciptaan dan penciptanya. Tuhan kemudian menempatkan manusia pertama, Adam, di tempat yang istimewa iaitu Taman Eden. Adam mempunyai hampir semua yang dia perlukan termasuk makanan dan pekerjaan yang produktif di Taman Eden. Kepercayaan orang Kristian terhadap penciptaan manusia ialah manusia dilahirkan dalam keadaan berdosa
dan dosa ini dikenali sebagai dosa warisan, iaitu dosa yang dilakukan oleh Adam. Seterusnya ialah persaliban Yesus adalah lambang pengorbanan suci untuk melepaskan manusia dari dosa warisan tersebut. Kesalahan-kesalahan atau dosa penganut Kristian boleh diampunkan oleh pendiri-pendiri tertentu apabila seseorang itu membuat pengakuan di hadapannya. Dan yang terakhir, mereka juga mempercayai kehidupan di alam akhirat selepas mati. Kitab Injil bukan hanya mengatakan bahawa terdapat kehidupan selepas mati, tetapi juga kehidupan kekal yang mulia, iaitu apa yang belum pernah dilihat atau didengar atau terlintas dalam fikiran manusia, itulah yang disediakan oleh Allah untuk orang yang mengasihi Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perspektif Islam, terdapat 6 peringkat proses kejadian manusia. Peringkat pertama ialah nutfah. Nutfah ialah proses persenyawaan atau pencantuman gamet jantan dan gamet betina untuk membentuk zygot. Manakala dalam Islam, ia merupakan pencampuran air mani yang membentuk alaqah. Alaqah ialah segumpal darah. Proses ini dapat dibuktikan melalui surah Al-Insan ayat kedua. Sesungguhnya kami merupakan Allah dan kekuasaannya telah menciptakan manusia daripada setitis air mani dengan tujuan untuk menguji perintah dan larangannya. Maka Allah telah menjadikan mereka pandai mendengar dan pandai melihat. Walau bagaimanapun sesetengah manusia dilahirkan tidak sempurna, maka oleh itu mereka hendaklah menambahkan kesyukuran kepada Allah dan terima kelemahan masing-masing. Seterusnya, pada peringkat kedua, seperti mana yang saya jelaskan tadi, alaqah. Alaqah ialah segumpal darah dan alaqah dikira pada hari ke-7 pada minggu pertama. Menurut pandangan Islam, alaqah dikenali sebagai sesuatu benda yang seni yang diseliputi darah. Kedua, alaqah juga mestilah tergantung atau melekat pada nilai rahim. Proses ini berlaku minggu pertama hingga minggu ketiga dalam rahim. Proses ini dapat dibuktikan melalui surah Al-Mu'minin ayat ke-14 yang bermaksud, kemudian air mani itu kami jadikan ia segumpal darah. Seterusnya, pada peringkat ketiga ialah peringkat mudghah. Proses ini berlaku pada minggu ke-4. Kebiasaannya pada peringkat ini ia membawa berita baik kepada para ibu kerana para ibu dapat mengetahui kewujudan bayi dalam rahim mereka. Seperti firman Allah dalam surah Al-Mu'minin ayat ke-14, lalu kami ciptakan darah bekal itu menjadi seketul daging. Hal ini kerana pada peringkat ini sudah berlakunya proses pembentukan organ dalaman seperti otak, saraf tunjang dan lain-lain. Selain itu, anggota lain juga sudah mula berkembang seperti telinga, tangan dan kaki. Dan yang paling penting, semasa proses mudghah ini, sistem pernafasan bayi sudah terbentuk dan jantung mula berdegup. Virus yang terdapat dalam otot-otot ibu akhirnya mempunyai saluran darah yang sendiri, dan saluran darah itu penting untuk membekalkan oksigen dan makanan kepada bayi. Dan menjelang 7 minggu, sistem pernafasan bayi bermula sendiri. Pada peringkat keempat ialah proses izam dan dam. Proses ini berlaku kebiasaannya pada minggu ke-5. Apa maksud izam dan dam? Izam ialah tulang, manakala dam ialah daging. Pada peringkat ini, Allah akan membentuk tulang dan kemudiannya membentuk otot. Otot akan membungkus tulang-tulang tersebut hingga menjadi daging. Dalam surah Al-Mu'minin ayat ke-14, Allah telah berfirman, dahulu kami telah mengubah mudghah itu menjadi izam, dan kemudian izam itu akan membentuk lam, iaitu seketul daging. Pada peringkat ini juga, pembentukan sistem kompleks sudah berlaku seperti perut, usus, otak, tulang dan sebagainya. Dan yang paling penting ialah paru sudah kelihatan, organ pembiakan sudah terbentuk dan anggota-anggota lain semakin sempurna seperti telinga, kaki dan tangan. Seterusnya, pada peringkat kelima ialah nasya'ah khalqan akhar. Menjelang pada minggu ke-8, banyak perubahan yang telah berlaku, iaitu perubahan embrio kepada janin. Seperti mana yang kita tahu, proses persempurnaan bayi berlaku dalam masa 9 bulan. Persempurnaan tulang janin ini mengambil dalam masa 3 bulan.
Dan selain janin, kuku juga sudah mula terbentuk. Pada bulan keempat, pembentukan uris cukup lengkap dan tinggallah saja untuk anggota badan bayi disempurnakan. Akhir sekali dalam proses kejadian manusia menurut Islam ialah nafkhuh, iaitu proses peniupan roh ke dalam janin. Menurut para ulama, nafkhuh roh berlaku selepas 40 hari, iaitu selepas anggota bayi sudah mula terbentuk sempurna. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 172 yang bermaksud, maka apabila ku sempurnakan kejadiannya dan ku meniupkan roh kepadanya, maka hendaklah kamu tersungkur dan bersujud kepadanya. Proses kejadian manusia ini membuktikan kita mempunyai ikatan dengan Allah sejak dari lahir lagi. Oleh itu, proses perkembangan bayi bukanlah semata untuk fizikal saja, tapi ialah untuk mentaati perintah Allah, menjauhi larangannya dan menjadi khalifah di muka bumi ini. Dan selain itu, hendaklah kita ingatkan diri kita bahawa manusia ialah ciptaan paling sempurna yang Allah ciptakan. Dan Allah memberikan anugerah akal kepada diri kita untuk berfikir. Sekian, terima kasih. Tujuan penciptaan manusia menurut perspektif agama Islam antaranya ialah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah SWT iaitu Nabi Adam AS, dan diikuti penciptaan pasangannya iaitu Hawa. Mereka merupakan manusia pertama yang diciptakan di atas muka bumi ini. Tujuan utama manusia diciptakan adalah untuk melaksanakan ibadah dan taat segala perintahnya. Ianya adalah untuk memastikan manusia sentiasa menyembah Allah sebagai pencipta mereka agar sentiasa mengabdikan diri kepada Allah SWT. Manusia mesti patuh dengan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya agar hidup diberkati oleh Allah SWT. Manusia mestilah berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan mereka agar jiwa sentiasa tenang serta hidup diredai oleh Allah SWT. Manusia diciptakan di muka bumi ini adalah untuk mendidik manusia bagi memantapkan keimanan mereka supaya sentiasa bertakwa kepada Allah SWT. Ianya adalah untuk menjadi manusia sebagai khalifah Allah yang bertanggungjawab dan amanah bagi menguruskan keamanan dan juga kesejahteraan di dunia. Menurut kitab suci Al-Quran, dengan tegasnya Allah menyatakan bahawa penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepadanya dan menjadi khalifah Allah di atas muka bumi ini. Tujuan manusia diciptakan di muka bumi adalah untuk memastikan manusia sentiasa percaya dan akur dengan bukti kebesaran Allah SWT. Manusia juga makhluk pilihan Allah yang dianugerahi keistimewaan dan juga dimulakan olehnya kerana memiliki kemampuan dan paling sempurna berbanding makhluk ciptaannya yang lain. Misalnya, manusia dianugerahkan akal fikiran seimbang dari aspek intelek, jasmani, rohani dan emosi serta memiliki pengetahuan yang meluas. Oleh sebab itu, penciptaan manusia adalah bertujuan untuk menunjukkan kemuliaan dan juga keagungan pencipta hakiki iaitu Allah SWT supaya manusia sentiasa patuh dengan segala suruhannya. Ianya juga bertujuan untuk memastikan manusia sentiasa beribadah dan hanya menyembah dan mengesahkan Allah SWT dalam kehidupan mereka agar tergolong sebagai manusia yang beriman dan juga bertakwa kepadanya. Tujuan penciptaan manusia menurut perspektif agama Kristian, menurut kitab Injil atau dikenali sebagai kitab Bible, Adam merupakan manusia pertama yang dijadikan oleh Tuhan dari debu tanah selepas penciptaan langit, bumi, siang dan malam. Menurut kitab Yahudi, manusia digelar sebagai Adam yang berasal daripada perkataan Adamah yang telah dibentuk daripada tanah. Tuhan menciptakan manusia pertama daripada debu tanah menurut kitab Bible iaitu Genesis. Agama Kristian mempunyai kepercayaan berbeza daripada agama Islam bahawa Adam hanya mempunyai dua manusia iaitu Adam pertama dan Adam akhir. Menurut kepercayaan agama Kristian, mereka mentafsir Adam diwujudkan ke dunia seperti berikut. Pada masa itulah Tuhan menjadikan manusia dari permulaan bumi dan menghembuskan ke dalam lubang hidungnya nafas kehidupan. Agama Kristian menganggap manusia dilahirkan dalam keadaan berdosa. Seterusnya, setelah kebangkitan Nabi Isa AS, penganut agama Kristian percaya bahawa manusia diciptakan akan bersama dengan Tuhan setelah berakhirnya kehidupan manusia di dunia nanti. Amal kebajikan akan dihitung mengikut amalan kebaikan sepanjang kehidupan mereka di dunia.
percaya dengan kewujudan syurga dan neraka, di mana syurga adalah untuk manusia melakukan amal kebaikan dan neraka pula adalah untuk manusia melakukan amalan kejahatan. Oleh itu, agama Kristian mempunyai kepercayaan terhadap amalan kebaikan yang akan menyebabkan mereka masuk ke dalam syurga menurut pandangan masyarakat Roman Katolik. Manusia juga akan dikebumikan dengan menggunakan keranda atau dibakar tanpa dikebumikan mengikut kepercayaan mereka. Oleh demikian, agama Kristian mempunyai pandangan yang berbeza tentang tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini. Teori evolusi adalah salah. Apakah yang dimaksudkan oleh evolusi? Evolusi adalah perubahan secara perlahan-lahan dan bertahap yang berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Charles Darwin adalah lingkungan orang yang taat beragama Kristian dan merupakan sarjana muda teologi. Pada tahun 1859, Charles Robert Darwin mengemukakan teori evolusi terhadap penciptaan makhluk hidup di mana ia mengatakan kononnya manusia berasal daripada keturunan monyet. Menerusi buku beliau iaitu The Origins of Species by Means of Natural Selections, Darwin juga ada menjelaskan tentang asal-usul haiwan dan tumbuhan yang berasal daripada kehidupan purba yang berevolusi sejak jutaan tahun lalu. Teori evolusi itu adalah salah kerana menurut Agna Okta iaitu penyelidik Islam menyatakan bahawa teori itu hanyalah berdasarkan tanggapan akal semata-mata dan tanpa penemuan saintifik yang kukuh. Selain daripada itu, beliau juga ada menyatakan bahawa saintis yang percaya dengan teori tersebut telah melakukan pelbagai eksperimen untuk membuktikan bahawa ianya benar, tetapi malangnya hingga kini eksperimen itu gagal dan sudah jelas lagi bersuluh bahawa teori tersebut itu adalah palsu. Selain itu juga, mereka menciptakan gambaran makhluk separuh manusia dan separuh monyet dan disebarkan di seluruh dunia tanda tidak mengakui kegagalan mereka, tetapi sayangnya ramai yang menganggap perkara itu betul. Manakala pada tahun 1912 pula kecoh dengan penjumpaan rangka manusia Piltdown yang kononnya bukti kewujudan makhluk separuh monyet dan separuh manusia. Manusia Piltdown ialah rangka rahang yang seakan dengan monyet tetapi gigi dan tengkorak seakan manusia yang dijumpai di Piltdown, England. Rangka itu dianggarkan berusia 500,000 tahun dahulu. Selama lebih 40 tahun, ratusan tesis doktor falsafah PhD, artikel ilmiah dan penafsiran mengenai manusia Piltdown ditulis kononnya fosil itu ialah bukti penting evolusi manusia daripada monyet. Akhirnya, sekitar tahun 1949, ujian dilanjutkan ke atas manusia Piltdown menggunakan teknologi terkini dan hasil yang diperoleh ternyata amat mengejutkan. Selama lebih 40 tahun, ratusan tesis doktor falsafah, artikel ilmiah dan penafsiran mengenai manusia Piltdown ditulis kononnya fosil itu ialah bukti penting evolusi manusia daripada monyet. Akhirnya, sekitar tahun 1949, ujian dilanjutkan ke atas manusia Piltdown menggunakan teknologi terkini dan hasil yang diperoleh ternyata amat mengejutkan. Dalam analisis terperinci, didapati tengkorak berkenaan milik manusia berusia 500 tahun tetapi rahang pula milik kera yang baru sahaja mati. Tengkorak dan rahang itu dicantum dan diwarnakan supaya kelihatan usang. Penipuan itu kemudian diumumkan pada tahun 1953 menyebabkan manusia Piltdown kemudian segera disingkirkan daripada Museum British walaupun sudah lebih 40 tahun dipamerkan dengan bangga di situ. Allah Ta'ala tidaklah melakukan sesuatu perbuatan yang sia-sia atau sekadar main-main saja tanpa maksud dan tujuan tertentu. Akan tetapi, perbuatan Allah Ta'ala itu dilandasi oleh hikmah yang bisa jadi kita ketahui atau kita tidak ketahui. Hikmah penciptaan manusia. Hikmah pertama, agar manusia kenal akan penciptanya. Tertera dalam surah As-Salat ayat ke-12 yang bermaksud Allah Ta'ala telah mengabarkan bahawa Dia menciptakan langit dan bumi serta di antara keduanya agar hamba-Nya mengetahui, memiliki ilmu
bahawa Dia Maha Mengetahui dan Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oleh kerana itu, mengenal sifat Allah Ta'ala melalui ilmu terhadap nama-nama atau sifat-sifat Allah Ta'ala adalah salah satu tujuan dari penciptaan manusia. Hikmah kedua, agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya, yakni dengan mentauhidkannya. Hal ini Allah Ta'ala tegaskan dalam firman-Nya Az-Zariyat ayat ke-56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ini yang membezakan penciptaan manusia dengan haiwan. Kerana hikmah di atas, Allah Ta'ala memberikan akal fikiran kepada manusia. Allah juga mengutus Rasul kepada manusia dan menurunkan kitab-kitab suci. Seandainya penciptaan manusia itu sama dengan haiwan, tentu diutusnya Rasul dan diturunkan kitab adalah perbuatan yang sia-sia. Kesimpulannya, proses kejadian manusia terbahagi kepada dua teori, iaitu teori Barat dan teori Islam. Melalui teori Barat, pada mulanya dipercayai tetapi akhirnya diragui oleh golongan intelektual dan dianggap tidak relevan. Hanya teori Islam yang masih relevan dan terbukti sehingga kini. Tertera dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14 yang menjelaskan bahawa dalam ayat tersebut terlihat jelas bagaimana proses penciptaan manusia. Tetapi sehingga kini, teori Darwin masih dipertikaikan oleh segelintir masyarakat. Kerana mengikut teori beliau, manusia adalah gabungan dengan spesies haiwan iaitu monyet. Tetapi hakikatnya, monyet itu adalah haiwan sedangkan manusia itu individu yang tersendiri. Sesungguhnya, setiap kejadian ada kepentingannya sendiri. Dengan adanya akal fikiran, manusia boleh melakukan sesuatu dengan rasional berbanding dengan makhluk lain yang ada di muka bumi ini. Konsep manusia yang disebut dalam Al-Quran sangat berbeza dengan fahaman dan pegangan Barat. Al-Quran secara jelas menyatakan mengenai fungsi manusia di muka bumi ini akan diadili di alam akhirat. Walau bagaimanapun, dalam mengabadikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, manusia diseru agar seimbang mencapai kehidupan dunia dan akhirat. Sekian, terima kasih.